Sejarah PAS adalah bermula seawal sebelum kemerdekaan tanah air, dan PAS adalah antara parti politik Melayu yang awal berjuang dalam menuntut kemerdekaan di tanah Melayu dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah selain mahu menamatkan penjajahan Inggeris. Kerajaan-kerajaan Islam yang sudah lama tertubuh di alam Melayu sejak tahun 840 Masihi lagi dan penentangan ke atas siri penjajahan asing ke tanah Melayu adalah didokong kuat oleh para ulama dan pejuang Islam. Para ulama mula membentuk organisasi untuk mengatur kekuatan dengan pelibatan masyarakat awam bermula akhir abad ke-18. Pada waktu era penjajahan British, semangat tinggi untuk mendapatkan kemerdekaan menyebabkan para ulama membentuk persatuan bagi menyedarkan rakyat tentang isu-isu berkaitan umat Islam. PAS muncul sebagai parti politik Islam yang aktif di atas landasan demokrasi dan mengumpul pengaruhnya dalam arena politik tanah air sejak sebelum merdeka lagi. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat perjalanan PAS dari penumbuhannya sehingga ke hari ini. Teruskan menonton. Pengaruh gerakan Islam yang lebih awal di luar negara seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, Masyumi di Indonesia dan Jama'at Islami di Pakistan memasuki tanah air melalui para ulama yang menuntut ilmu di Mesir, Mekah, India dan Indonesia. Usaha untuk memulakan satu gerakan Islam di tanah Melayu bermula awal lagi, iaitu sejak tahun 1931 apabila Sheikh Abbas Taha iaitu Kadi Besar Singapura mencadangkan penumbuhan Persatuan Ulama Semalaya. Persatuan Melayu Muda KMM adalah persatuan yang pertama ditubuhkan pada tahun 1937 oleh Ibrahim bin Yaakob, akan tetapi diharamkan pada Jun 1942 oleh pihak Jepun sewaktu pemerintahan Jepun di tanah Melayu 1941 hingga 1945. Selepas Perang Dunia Kedua tamat, Parti Kebangsaan Melayu Malaya PKMM ditubuhkan pada tahun 1945 di Ipoh, Perak yang dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Mukhtaruddin Rasoh dan Ishak Haji Muhammad ataupun Pak Sako. Namun penyatuan-penyatuan ulama belum lagi berlaku. Para ulama di tanah Melayu di bawah pengaruh Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Maulana Abdullah Noor telah mengaturkan persidangan ekonomi agama di Gunung Semanggol, Perak pada 23 hingga 24 Mac 1947 dan pada 24 Mac 1947 sebuah lembaga agama Semalaya ditubuhkan yang dikenali sebagai Majlis Tertinggi Agama Malaya (MATA). MATA diketuai oleh Sheikh Abu Bakar Rafiq dengan majlis penasihat dianggotai oleh Sheikh Abdullah Fahim, Sheikh Fadullah Suhaimi Singapura, Ustaz Haji Ismail Hassan Johor dan Abu Bakar Abakir Perak. Sehingga akhir tahun 1947, semua negeri di tanah Melayu mempunyai cawangan MATA. Pergerakan MATA kemudiannya mewujudkan sebuah parti Islam yang pertama di tanah Melayu yang dikenali sebagai Hizbul Muslimin Hamim pada 14 Mac 1948 yang dipimpin oleh Ustaz Abu Bakar Al-Bakir. Parti Hizbul Muslimin ini mengambil pengaruh Ikhwanul Muslimin di Mesir dengan tujuan untuk menubuhkan sebuah parti politik nasionalis berasaskan Islam. Namun, Hamim yang berpusat di Gunung Semanggol ini terpaksa dibubarkan setelah penguatkuasaan Ordinan Darurat pada Jun 1948 kerana pihak Inggeris menuduh bahawa Parti Hamim adalah berkait dengan Parti Komunis Malaya (PKM). Darurat telah diisytiharkan oleh British sebagai tindak balas terhadap keganasan komunis, akan tetapi beberapa ahli sejarah turut menyatakan ianya adalah satu bentuk perang kolonial yang dicipta sebagai helah British untuk membendung ancaman pergerakan nasionalis di tanah air. 7 orang pemimpin Hamim termasuk ketuanya Abu Bakar Al-Bakir telah ditahan oleh pihak Inggeris. Para ulama dari Hamim seperti Tuan Haji Ahmad Fuad Hasan seterusnya menyertai bahagian agama dan pelajaran UMNO pada tahun 1949 bagi membolehkan isu-isu membangkitkan umat Islam kembali diperkatakan. Kelahiran PAS. Asas penubuhan PAS sebenarnya bermula apabila UMNO mewujudkan bahagian hal ehwal agama dan pendidikan pada 11 dan 12 Mei 1946 yang diketuai oleh ulama terkenal serta mufti negeri Pulau Pinang iaitu Sheikh Abdullah Fahim. Beliau telah mengemukakan cadangan kepada UMNO untuk menganjurkan persidangan ulama pertama secara besar-besaran. Persidangan alim ulama telah diadakan pada 21 dan 22 Februari 1950 di Muar, Johor dan dihadiri 52 orang perwakilan UMNO dan 300 pemerhati. Semasa persidangan ini, sebuah badan agama lain juga telah ditubuhkan iaitu Persatuan Ulama Setanah Melayu dan Haji Ahmad Fuad bin Hasan dilantik menjadi Yang di-Pertua. Persidangan ini diberi liputan besar-besaran oleh beberapa akhbar dan menunjukkan pandangan ulama mula mendapat perhatian rakyat. Kemudian, semasa Kongres Persatuan Ulama Setanah Melayu yang ketiga pada 24 November 1951, namanya telah ditukar kepada Persatuan Islam Semalaya (PAS). Akronim PAS telah digunakan sejak hari pemilihan nama tersebut.
Tuan Haji Fuad menjadi Yang di-Pertua dalam satu pertandingan jawatan antara beliau dengan Tuan Sheikh Haji Abdullah Fahim. Pada penghujung tahun 1952, PAS hanya mempunyai keahlian tidak melebihi 5,000 orang ahli, kebanyakannya di sekitar Gunung Semanggul, Perak. Bermula tahun 1953, PAS telah disusun semula. Perlembagaan Parti PAS telah dibina dalam Mesyuarat Agung PAS pada Ogos 1954 serta perjuangan utamanya adalah untuk mencapai kemerdekaan dan melaksanakan Islam. Penubuhan PAS yang mana pada awalnya adalah bersama UMNO, akan tetapi PAS telah keluar bagi memprotes tindakan-tindakan dalam UMNO. Antara sebab terbesar bagi kumpulan ulama meninggalkan UMNO pada masa itu ialah isu loteri dan judi. Loteri UMNO ini ditentang kuat oleh pengerusi bahagian hal ehwal agama iaitu Haji Ahmad Fuad Hasan dan Sheikh Abdullah Fahim. Kemudiannya, Dr. Haji Abbas Alias mendaftarkan PAS sebagai sebuah parti politik iaitu Pan Malayan Islamic Party PMIP pada 15 Jun 1955. Di bawah pentadbiran Haji Ahmad Fuad dan Dr. Haji Abbas Alias, PAS membawa misi perjuangan untuk kemerdekaan di bawah pentadbiran Islam. Pilihan Raya Persekutuan 1955 yang merupakan medan pertama PAS di dalam pilihan raya dan PAS berjaya memenangi 1 kerusi daripada 11 kerusi yang dipertandingkan. Dalam Mesyuarat Agung Tahunan yang kelima PAS pada tahun 1956, dinyatakan satu ayat, kita hendaklah menuntut kemerdekaan penuh bagi Semenanjung Tanah Melayu di dalam tempoh tidak lebih dari tahun 1959. Dalam Kongres PAS yang ke-17 pada 22 Jun 1971, nama Persatuan Islam Setanah Melayu ditukar kepada Parti Islam Se-Malaysia PAS yang digunakan sehingga ke hari ini. Prinsip, matlamat penubuhan PAS dan cabaran. Tujuan utama penubuhan PAS oleh para ulama pada tahun 1951 ialah untuk membawa masyarakat ke arah pemerintahan Islam dalam masa yang sama membebaskan tanah air dari pihak British. PAS bermatlamat untuk membina sebuah negara yang mengamalkan undang-undang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Islam akan menjadi dasar dalam semua aspek pemerintahan seperti ekonomi, pendidikan, budaya dan lain-lain. Para pemimpin adalah dari kalangan individu yang memiliki pengetahuan Islam yang tinggi untuk mentadbir. Oleh itu, perjuangan PAS adalah sentiasa konsisten untuk menegakkan agama Islam dalam arena politik di Malaysia sejak penubuhannya pada tahun 1951. Akan tetapi, dalam situasi masyarakat majmuk, pasti akan berdepan dengan dilema iaitu sama ada mahu memperoleh undi atau menegakkan agama. Antara cabaran utama parti PAS ialah mendapatkan undi dari masyarakat bukan Islam kerana idea politik Islam mungkin dilihat tidak selari dengan kepentingan dan keperluan mereka. Akan tetapi, bagi PAS untuk terus bertahan dalam perjuangan politik Islam, agama bukanlah perkara yang boleh dijual beli. Gerakan Islam sememangnya perlu terus berusaha membawa contoh yang terbaik tanpa memainkan isu keagamaan dan perkauman supaya semua rakyat dapat melihat kebaikan yang dibawa oleh agama Islam meliputi semua. Pemimpin awal yang berpengaruh dalam PAS. Politik adalah sebahagian dari ajaran Islam dan tidak boleh dipisahkan dalam pentadbiran sesebuah negara Islam. Sehingga tahun 1955, PAS jelas menunjukkan ianya adalah parti politik yang boleh berdiri dengan sendiri tanpa perlu bergabung dengan parti-parti lain. Titik perubahan penting yang telah dijadikan PAS sebagai sebuah parti Islam yang berpengaruh berlaku setelah beberapa pemimpin awalnya meninggalkan PAS seperti Haji Muhammad Fuad yang menyertai Independence Malayan Party (IMP) dan kemasukan beberapa orang tokoh baru terkenal ke dalam PAS seperti Muhammad Asri Muda, Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan Zulkifli Muhammad. Sebelum menjadi pemimpin PAS, Dr. Burhanuddin juga adalah pejuang dan pemimpin kemerdekaan yang aktif. Kehadiran individu yang profesional telah menarik minat ramai masyarakat Islam untuk menyertai PAS. Parti PAS membawa misi penting setelah kemerdekaan dicapai, iaitu supaya undang-undang yang diamalkan oleh pemerintahan negara adalah selari dengan agama Islam. Dr. Burhanuddin menjadi Yang di-Pertua Agung PAS pada 25 Disember 1956 bagi menggantikan Dr. Abbas Alias yang masih bertugas sebagai seorang pegawai perubatan kerajaan. Ketika itu, Dr. Burhanuddin tidak menganggotai mana-mana parti politik dan sikap ketegasan dan kelantangan beliau amat diperlukan. Kemasukan beliau ke dalam PAS telah memberi kesan yang besar kepada perjuangan PAS menjadi sebuah parti yang progresif dan tersusun. Di bawah kepimpinan beliau juga, PAS telah memainkan peranan penting memperjuangkan hak-hak orang Melayu, terutama semasa Suruhanjaya Red yang ditugaskan untuk membentuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Penyertaan PAS dalam pilihan raya pertama 1959. Pilihan raya umum parlimen yang pertama selepas merdeka bagi Persekutuan Tanah Melayu telah diadakan pada tahun 1959. PAS telah berjaya membentuk kerajaan di negeri Terengganu dan Kelantan.
Antara pemimpin PAS ialah Dr. Burhanuddin berjaya memenangi kerusi Parlimen Besut, Terengganu bersama calon PAS yang lain iaitu Haji Hassan Adli, Kuala Terengganu Utara, Khatijah Siddiq, Dungun dan Harun Pilus, Terengganu Tengah. Dr. Burhanuddin berjaya membawa PAS menjadi satu parti Islam yang progresif dan sepanjang penggal pertama sebagai ahli Parlimen, Dr. Burhanuddin bersama-sama pembangkang yang lain telah memainkan peranan aktif dan berkesan terhadap kerajaan perikatan ketika itu. Akan tetapi, Dr. Burhanuddin masih kuat dengan pendirian beliau terhadap konsep Melayu Raya serta memantah penumbuhan Malaysia. Akibatnya, beliau dipenjarakan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negara ISA pada tahun 1965. Dr. Burhanuddin adalah seorang tokoh Islam yang berpengaruh pada zaman imperialisme British serta mempunyai kekuatan idea tersendiri dalam perjuangan. Fokus perjuangannya menentang imperialisme dan penindasan terhadap masyarakat Islam bukan sahaja di tanah Melayu, bahkan di seluruh Nusantara. Setelah Jepun memasuki tanah Melayu, British meninggalkan tanah Melayu tanpa sebarang bantuan senjata. Dr. Burhanuddin menyambung tuntutan kemerdekaan tanah air daripada Jepun melalui proses rundingan. Pendirian beliau yang tidak berkompromi dengan penjajah British menyebabkan ada yang menganggap beliau sebagai golongan radikal, berhaluan kiri dan ancaman sehingga beliau pernah dipenjarakan. Dr. Burhanuddin bercita-cita besar membentuk sebuah negara Islam melalui parti PAS yang dipimpinnya dengan menyerapkan undang-undang syariah atau hukum hudud dalam pentadbiran. Namun, kerajaan PAS Terengganu berakhir pada hujung 1961 dan PAS mulai menerima tekanan-tekanan politik seperti penahanan Dr. Burhanuddin. Beliau telah dibebaskan tanpa syarat kerana sakit yang dialami beliau dan meninggal dunia pada 10 Oktober 1969. Jatuh bangun PAS dalam arena politik selepas merdeka. Pada peringkat awal, PAS berjaya menguasai Kelantan untuk tahun 1957 sehingga 1978 dan Terengganu untuk tahun 1959 sehingga 1961. Namun belum sepenuhnya berjaya membawa ajaran Islam. Malah pemuda PAS sendiri telah mengkritik kegagalan pemimpinnya membenteras masalah arak, pelacuran dan judi di Kelantan pada awal tahun 1960-an. Terjadinya tragedi berdarah rusuhan kaum paling dahsyat di Malaysia pada 13 Mei 1969 adalah kemuncak masalah perpaduan. PAS menyertai Jawatan Kuasa Perpaduan dan Jawatan Kuasa Muhibah yang ditubuhkan oleh Majlis Kerakan Negara Mageran pada 1969 hingga 1970 kerana mahu mewujudkan kestabilan politik negara termasuk memulihkan semula keadaan politik negara selepas tragedi 13 Mei 1969. Kemudian, PAS mula mengamalkan cara yang lebih bertolak ansur dengan menyertai kerajaan campuran. Pada awal tahun 1972, Perdana Menteri Tun Abdul Razak menyuarakan satu rancangan iaitu sekiranya Perikatan, UMNO MCA dan MIC dapat bekerjasama dengan parti pembangkang terutamanya PAS untuk kepentingan negara. Pada pertengahan tahun 1972, ia disambut baik oleh pemimpin agung PAS iaitu Datuk Asri. Pada akhir tahun 1972, beberapa rundingan dilakukan dan akhirnya pada 27 Disember 1972, perjanjian dimeterai untuk pembentukan sebuah kerajaan campuran yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 1973. Rundingan tersebut telah berjaya kerana tiada perselisihan dalam matlamat kedua-dua perjuangan PAS dan UMNO. Datuk Asri dilantik sebagai Menteri Kerajaan dalam Kabinet Kerajaan Pusat. Seorang ahli PAS menjadi Setiausaha Parlimen dan dua ahli lain menjadi ahli Exco Kerajaan Negeri Terengganu dan Kedah, dan sebaliknya, dua ahli Perikatan mendapat dua kerusi Exco di Kelantan dan Terengganu. Dengan lahirnya Kerajaan Campuran Perikatan bersama PAS, ia membuktikan persefahaman itu boleh dicapai dan Datuk Asri sendiri menyatakan bahawa tiada siapa yang menang dan siapa yang kalah serta perpaduan peringkat kebangsaan seperti ini sememangnya akan membawa manfaat kepada rakyat. Ketika ini, ia dianggap zaman ketenangan kerana dapat meminimalkan ketegangan politik agar kerajaan dapat menumpukan kepada program dasar ekonomi baru. Setelah itu, ia diikuti pula penyertaan PAS dalam Barisan Nasional pada 1 Jun 1974 yang disertai oleh 9 buah parti termasuk Gerakan, PPP, SUPP, PBB dan Perikatan Sabah. BN yang menyertai pilihan raya umum pada 24 Ogos 1974 telah berjaya mengukuhkan semula kerajaan persekutuan. Kemudian pada tahun 1977, berlakunya krisis politik Kelantan dan Kerajaan Persekutuan telah memutuskan satu rang Undang-Undang Kuasa-Kuasa Darurat Kelantan 1977 yang ditolak oleh PAS. Selepas mesyuarat Kabinet pada 8 November 1977, semua menteri, timbalan menteri dan Setiausaha Parlimen PAS diarah meletakkan jawatan. Majlis Tertinggi BN pada 13 Disember 1977 juga telah mengarahkan PAS memecat ahli-ahli parlimennya yang menentang
dan pada 14 Disember 1977, PAS mengambil kesimpulan bahawa mereka telah dipecat sepenuhnya dari pakatan politik tersebut. Maka sejak 13 Disember 1977, PAS bukan lagi komponen BN dan tidak lagi menyertai Kerajaan Persekutuan sehinggalah pada 10 Mac 2020. PAS bukan sahaja disingkirkan dari BN, bahkan telah kehilangan negeri Kelantan. Setelah melalui tempoh yang mencabar antara 1978 hingga 1982, di mana PAS terpaksa berhadapan dengan perpecahan, kehilangan kuasa pemerintahan, tekanan ISA dan krisis kepimpinan, akhirnya PAS telah mengasaskan Kepimpinan Ulama pada Oktober 1982. Tuan Haji Yusof Rawal telah diangkat untuk memimpin PAS bagi menggantikan Datuk Muhammad Asri yang meletakkan jawatan. Permulaan era Kepimpinan Ulama memperlihatkan PAS kembali kepada asas perjuangannya untuk mendaulatkan Islam. Dalam masa yang sama, PAS terus membina jambatan dakwah dengan bukan Muslim sehingga terbentuk Majlis Perundingan Cina CCC pada tahun 1985. Paling mencabar pada era Kepimpinan Ulama ialah penahanan di bawah ISA yang berlaku pada era 1984, 1987 dan 1989. Dalam kemelut ini, tercetus pula tragedi Memali pada November 1985 yang mengorbankan 14 orang ahli PAS. Namun pada 1987, UMNO pula menghadapi krisis kepimpinan sehingga parti tersebut diharamkan. Yang di-Pertua Agong PAS, Ustaz Fazil Muhammad Noor memanfaatkan kesempatan ini dengan mewujudkan kerjasama politik dengan sepihan UMNO iaitu Semangat 46 yang membolehkan PAS mengambil semula Kelantan pada tahun 1990. Pada tahun 1996, PAS mula berkrisis dengan Parti Melayu Semangat 46 yang menyebabkan Angkatan Perpaduan Ummah APU yang dibentuk pada 1989 berpecah. Pada tahun 1998, UMNO sekali lagi menghadapi perpecahan ekoran pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyebabkan bermulanya reformasi. PAS telah memimpin Majlis Gerakan Keadilan Rakyat Malaysia (GERAK) yang dipimpin oleh Ustaz Fazil Muhammad Noor bagi pihak rakyat yang mahu menuntut keadilan. Kemudian, tertubuh pula Barisan Alternatif BA pada tahun 1999 dianggotai oleh PAS bersama Parti Bertindak Demokratik DAP, Parti Keadilan Nasional PKN dan Parti Rakyat Malaysia PRM sebagai barisan pembangkang untuk melawan BN. Pada 22 September 2001, DAP menarik diri dan pada 2004, PKN dan PRM telah bercantum membentuk Parti Keadilan Rakyat PKR. Sehingga 2008, BA hanya dianggotai oleh PAS dan PKR sahaja. Melalui BA, PAS berjaya merampas semula Terengganu kerana sebelum ini BN menjadi satu-satunya parti yang berjaya menguasai kerajaan Terengganu selepas mengambil alih daripada PAS pada tahun 1961. Keputusan PRU ke-10 tahun 1999 menyaksikan bahawa PAS telah berjaya memecahkan dominasi UMNO BN di Terengganu. BN kembali memerintah kerajaan Terengganu pada PRU ke-11 2004, 12 2008 dan 13 2013. Selepas itu, dalam PRU ke-14 2018 dan PRU ke-15 2022, PAS mengambil alih kembali kerajaan Terengganu. Dalam tempoh yang agak singkat, antara 1999 sehingga kini, dapat dilihat bahawa pengundi di Terengganu telah menterbalikkan keputusan PRU secara seimbang di antara UMNO BN dan PAS. Kemudian, Pakatan Rakyat yang disertai oleh Parti Gabungan Pembangkang, Parti Islam Se-Malaysia PAS, Parti Tindakan Demokratik DAP dan Parti Keadilan Rakyat PKR ditubuhkan pada 1 April 2008. Walaupun PAS dan DAP mempunyai ideologi berbeza, ahli akademik menyatakan bahawa PAS dapat mengurangkan ideologi tegar Islamnya dengan kemasukan para pemimpin yang merupakan bekas gerakan pelajar dari United Kingdom seperti Dr. Zulkifli Ahmad, Sa'ari Sunggip dan beberapa lagi bekas pemimpin yang hari ini kebanyakannya menyertai Parti Amanah. Mereka ini menyertai PAS secara beramai-ramai selepas era pemecatan Anwar Ibrahim daripada kerajaan tahun 1998. Sewaktu golongan ini menjadi sebahagian daripada pemimpin PAS, mereka banyak membangunkan gaya pemikiran parti PAS ke arah lebih moden dan pragmatik. Ini membolehkan kerjasama dengan parti-parti lain berjaya. Pemimpin PAS dan ulama terhormat Tuan Guru Nik Aziz Nikmat. Tuan Guru Nik Abdul Aziz bin Haji Nikmat adalah seorang tokoh agama, pentadbir dan ahli politik yang dihormati dan disegani bukan sahaja dalam parti PAS, bahkan ketokohan beliau turut diiktiraf di kalangan masyarakat berbilang mangsa dan agama. Beliau dilahirkan pada 10 Januari 1931 di Kampung Pulau Melaka, Kota Baru, Kelantan daripada keturunan ulama. Sebelum aktif dalam politik, beliau bertugas sebagai pendakwah dan guru agama di Sekolah Agama Mahat Muhammadi, Kota Baru. Kerjaya politik Tuan Guru bermula apabila beliau mendaftar sebagai ahli PAS pada 1967
dan memenangi pilihan raya Parlimen Pekalan Cepa sehingga 4 penggal seterusnya. Pada 1986, Nik Abdul Aziz bertanding di Dun Semut Api, kini dikenali Dun Cempaka, dan dimenanginya. Seterusnya dilantik menjadi Menteri Besar Kelantan pada Oktober 1990 selepas gabungan dengan Semangat 46 pimpinan Tengku Razali Hamzah melalui Angkatan Perpaduan Ummah APU menang dalam pilihan raya umum dengan mengalahkan Barisan Nasional di negeri Kelantan. Idea Pakatan Pembangkang ini dikemukakan oleh Ustaz Fazil Nur, dan jika ia tidak terjadi, hampir sukar untuk PAS memerintah Kelantan pada tahun 1990. Pada 1994, beliau dilantik sebagai Mursyidul Am PAS. Selepas 23 tahun menjadi Menteri Besar, Tuan Guru melepaskan jawatannya pada Mei 2013 kerana keadaan kesihatannya yang semakin merosot. Sebaik sahaja PAS mendapat mandat memerintah Kelantan dalam pilihan raya umum dan diganti oleh Datuk Ahmad Yaakob. Ia adalah satu kejutan terutama bagi rakyat Kelantan dan khasnya ahli PAS sendiri. Namun, beliau masih menjadi adun cempaka di samping terus giat mengajar dan menyampaikan ceramah. Tuan Guru meninggal dunia pada 12 Februari 2015 pada umur 84 tahun kerana kanser prostat. Sepanjang kerjaya Tuan Guru Nik Aziz dalam politik, beliau berjaya membuktikan kepada masyarakat bahawa seorang tokoh agama yang bergelar Tok Guru juga mampu menjadi seorang pemimpin politik yang berkaliber. Tuan Guru yang mengemudi PAS untuk mentadbir negeri Kelantan turut memberi perhatian dalam menghapuskan isu-isu yang membawa nilai-nilai perkauman sehingga kaum berbilang bangsa dan agama dapat hidup dengan harmoni. Beliau kemudian telah membuat beberapa perubahan dalam pentadbiran politik dan sosial selaras dengan slogan Membangun Bersama Islam. Beliau yakin bahawa politik adalah antara bidang yang paling penting untuk diberi tumpuan kerana ia berkaitan dengan pemerintahan dan kuasa. Kuasa inilah yang mencorakkan sesuatu dasar kerajaan untuk rakyat. Jika pemimpin yang berkuasa tidak amanah, mandat yang diberikan oleh rakyat hanyalah suatu yang sia-sia. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.